Hi everyone, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya adalah Zul Fahim. Boleh panggil saya Fahim atau Zul. Saya dari UiTM Puncak Alam Malaysia dan dari Fakulti Sains Kesihatan dan merupakan pelajar semester yang ketujuh. Okey, yang pertama kami diperkenalkan dengan alatan-alatan yang ada di lab. Sepertinya alatan untuk detect atau mengesan kedatangannya heavy metals sama ada di cecair, padatan ataupun udara. Actually, saya berasa sangat excited untuk melihat alatan tersebut kerana saya tidak pernah melihatnya dan juga saya punya thesis tidak berkaitan heavy metal. Jadi itu merupakan kali pertama saya melihat alatan untuk detect heavy metal tersebut. Di sana juga terdapat bilik-bilik yang baru dibina, tempat simpanan bahan kimia, tempat simpanan PPE, Personal Protective Equipment ketika di lab sana. Yang pertama kami telah melihat satu alatan yang sangat berat untuk mengambil sampel air tersebut, iaitu ada dua untuk mengambil air secara horizontal dan juga vertikal. Dan kerana kami juga di UiTM ada juga mengambil sampel air, tapi hanya menggunakan baldi sahaja. Jadi tidak menggunakan alatan khas tersebut. Jadi apabila kami memegangnya, jadi kami macam merasa kesan menggunakan alatan tersebut dan diperkenalkan dengan untuk mengambil sampel air. Sebab itulah orang kompeten di sana memberitahu orang yang perlu mengambil sampel air tersebut perlulah orang yang ada sijil certification supaya air-air yang perlu dihantar ke lab tersebut tidak contaminate dan daripada air yang asal. Di sana kami juga boleh mencuba dan melihat alatan baru yang telah baru sahaja dibeli oleh lab tersebut seperti vacuum pump. Yang pertama kami didedahkan bahawa di sana ada EPAL, instalasi pengolahan air limbah, ada dua, domestik dan juga industri. Jadi ia perlu melepasi beberapa proses supaya selepas air itu difilter dan dilepaskan di sungai tidak diberi impact kepada environment, kepada alam sekitar. Dan juga apabila kita mahu menggunakan semula air tersebut supaya untuk minum dan sebagainya, dan saya merupakan salah seorang yang telah cuba minum air yang telah diproses tersebut dan rasanya seperti air mineral biasa. Jadi bagi saya proses tersebut berjalan dengan lancar dan selamat. Kalau diikutkan perbedaannya, di sini diberitahu di Pontianak ini digunakan tenaga pekerja, iaitu masih manual. Tapi di Malaysia sana kebanyakannya sudah automatic. Tapi walaupun menggunakan tenaga pekerja yang manual, iaitu menggunakan pekerja rat, dia punya semuanya tersusun, teratur. Dia perlu melepasi, contohnya jika perlu masuk ke production dan Indomie food tersebut, mereka perlu melepasi beberapa proses sanitasi. Sebelum memerlukan pekerjaan mereka, iaitu menukar kasut mereka, memakai sarung kepala, memakai pertukaran baju beberapa kali daripada rumah sehingga ke tempat kerja. Sudah cuba, rasanya sangat sejuk sebab ketika kami di sana waktu panas-panas kan. Jadi ketika melihat air tersebut, jadi saya rasa ingin cuba. Jadi saya cuba, rasanya sangat aman. Kalau ikutkan kami pelajar yang ketika COVID ada kan, jadi visitnya kurang. Jadi ini merupakan salah satu ketika kami lawat ke Indofood, ini merupakan salah satu opportunity for us to go inside deeper bagaimana proses-prosesnya, kerana kami juga telah naik ke macam atas tempat filternya dan melihat sendiri, melihat beberapa proses-prosesnya dengan lebih dekat. Jadi bagi kami ini merupakan satu peluang yang sangat bagus kerana kami start masa awal semester sudah COVID. Masa kami di Indofood sana, lepas kami selesai melihatnya, kami diberikan Indomie food tersebut, perisa rendang. Walaupun dalam kuantiti yang sedikit, namun rasanya sangat enak. Bagi saya, safety di sana sangat selamat, sangat lengkap. Dan juga kerana ketika kami masuk ke production Maggi tersebut, Indomie food tersebut, kami tidak dibenarkan untuk merekod. Jadi bagi kami itu perkara yang sangat privacy. Itu sangat bagus supaya tidak didedahkan keluar kan. Dan juga
jika kami juga sudah belajar kan, kalau ikutkan kami sudah belajar di UiTM sana, tapi jika ada sahaja yang boleh ditambah supaya kami lebih faham lepas ke visit lapangan ke Indomie Food tersebut. Okey, kelompok saya merupakan kelompok empat yang merupakan semua kelompok lelaki. Jadi kami menguji sampel makanan makaroni goreng dan juga pentol sauce untuk menguji sama ada tak kehadiran methanol yellow dalam makanan tersebut. Dan selepas kami melakukan ujian, kami telah menyumpai methanol yellow di dalam makaroni goreng. Jadi kesimpulannya, selepas saya menyumpainya, kesimpulannya mahu mengatakan bahawa kenapa ada dalam makanan tersebut adalah kerana walaupun ianya kuantiti yang sedikit, tapi jika kita makan banyak kali makaroni goreng tersebut, lama-lama dia akan terkumpul daripada kita punya liver, kita punya buah pinggang. Jadi lama-lama kalau kita makan dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang panjang, mungkin dalam selepas 20 tahun, 30 tahun, mungkin akan memberi impak pada kita punya buah pinggang. Kalau ikut di alatan-alatan di lab tersebut, semuanya sangat lengkap kerana kami diberikan, dan juga kami sebelum mula uji kaji tersebut, kami diperkenalkan dengan setiap alatan-alatan lab tersebut supaya kami tahu bagaimana mahu menguji makanan tersebut, ya, seperti beaker, measuring cylinder, iPad dan sebagainya. Kami dibawa kepada dua tempat, iaitu pengurusan air limbah cair dan juga padat. Di sana kami diberitahu tentang jika untuk pengurusan air limbah padat, ianya perlu dibakar di dalam incinerator, iaitu sehingga pencecah suhu 800 degree Celsius. Jadi kami juga dapat melihat bahawa pekerja tersebut perlu memakai full PPE, iaitu personal protective equipment, daripada kepala hingga ke kaki, kerana ia kan tidak mahu terinfektasi daripada bahan-bahan kimia yang mahu dibakar di incinerator tersebut. Jadi kami dapat melihat bahawa di situ sangat safety. Dan juga di belakang sana ada incinerator baru yang sedang dibina, iaitu supaya incinerator tersebut lebih selamat, kerana kita kan tahu kan incinerator melepaskan asap-asap di udara, tapi incinerator yang sedang dibina itu mempunyai filter-filter yang lagi baharu supaya asap-asap yang dilepaskan tidak tercemar ke udara. Bagi saya, ini merupakan, saya dapat menimba banyak ilmu baru, kerana contohnya saya tidak pernah masuk ke dalam industri dengan lebih dalam, tidak dapat melihat sendiri incinerator itu bagaimana. Jadi bagi saya itu merupakan peluang yang sangat bagus. Saya dapat menambahkan lagi ilmu saya dengan adanya field trip yang telah disusun oleh UMP itu sendiri untuk kami. Additional material yang saya dapat, saya cuba pertama kali saya melihat untuk mengukur tekanan darah. Biasanya di Malaysia yang saya hanya ukur, dia macam ukur ikat di sini, mau ukur biasa. Namun saya dapat jumpa di Hospital Expo, ianya alatannya sudah canggih. Hanya meletakkan tangan, masukkan tangan dan dia ukur sendiri. Jadi itu macam merupakan, saya berasa excited menggunakannya kan. Ya, kerana apabila kami sampai di setiap booth, kami memperkenalkan diri, iaitu kami dari UiTM Puncak Alam Malaysia, dan mereka bertanyakan pendapat-pendapat, mereka bertanyakan tentang UiTM. Jadi mereka sangat welcome, Jadi kami sempat berborak-borak sesama officer-officer di booth-booth tersebut sebelum kami pulang. Jadinya mereka sangat peramah. Impressionnya saya berasa sangat terharu, gembira, kerana sejujurnya saya tidak pernah berjumpa, walaupun kita ni orang yang baru datang di sini, tapi orang-orang di sini, pelajarnya, mahasiswa-mahasiswi, dosen-dosennya sangat ramah. Okey, boleh seperti macam dosen-dosen ini menganggap kami sebagai anak mereka. Jadi kami berasa sangat terharu. Bawa pergi makan, bawa pergi jalan, pergi ke Menara Khatulistiwa, pergi ke Menara Rumah Radang. Jadinya kami sempat kami banyak merekod memori-memori, gambar, foto, video sebelum pulang ke Malaysia supaya dapat disimpan kan in the future.
kerana sejujurnya ini merupakan kali pertama saya ke Indonesia, lagi-lagi ke Pontianak. Jadi itu bagi saya pertama kali pergi dan disambut baik oleh mereka. Dengan pesanan je. Ya. Pesanan saya untuk kalian semua, jangan pernah berhenti, never scared of trying something new. Jangan pernah berhenti untuk belajar benda baru, kerana di era yang maju ini kan semuanya berada di hujung jari. Jadi jika kalian mahu belajar, kita nak belajar ilmu itu tiada batas. Jadi if you want to learn something new, you can just search on the Google. If you want to improve your communication skills, you can just search on the YouTube, on the Google, on the Twitter. So bagi saya peluang itu tidak datang sekali. Jangan pernah mensia-siakan peluang, okay? Dan juga untuk rakan-rakan di sini, mahasiswa-mahasiswi, terima kasih kerana melayan saya sangat baik. Sejujurnya saya dapat kenal dengan kawan-kawan yang baru. Terima kasih kerana bawa saya jalan-jalan, pusing-pusing Pontianak, mencuba kedai-kedai cafe shop, menonton wayang bersama-sama, pusing-pusing. Walaupun jadual kita ni padat, jadual saya padat, namun tidak rasa penat. Tidak rasa sesekali penat. Kerana layanan kalian semua, daripada dosen-dosen, daripada mahasiswa-mahasiswi ini sangat baik. Ya. So kata-kata saya, good luck on your study. Naikkan nama FIKES, okay? Naikkan nama FIKES number 1. Di sini kan ada banyak fakulti-fakulti, tapi naikkan FIKES yang pertama, okay? Dan saya mahu lihat kalian kan di IG FIKES Pontianak, muka-muka kalian. Okay. Untuk Kota Pontianak, sejujurnya ketika saya pulang pada lewat malam, sangat cantik, sangat fotogenik, boleh diambil gambar di mana-mana. Bangunan-bangunannya sangat tinggi, cantik dan selamat untuk jalan walaupun pada waktu malam, kerana saya sudah juga pusing di bulatan bundaran walaupun sudah lewat malam, namun sangat meriah.